Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kita ni nak syarah Sahih Bukhari ataupun terjemah Dr. oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf. Jadi kitab ni dia bincang sampai 58 hadisnya dah. 58 ni berapa dia? Ini 58 hadis dah. 58 hadis yang bincang dah. Jadi panjang lah. Siapa so jilid besar lah. Dan kita ni masih bincang jilid hadis yang ke-6 baru. Dan kita bincang panjang lah tadi. Tentang banyak kali lah. Sahih dan jawab dan sebagainya. Murah hati tu. Jadi kita bincang dah sikit contoh sifat-sifat murah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ada 5 dah kita bincang dengan hak sebelum ni lah. Rakaman sebelum ni kita nak bincang pula hak yang kelima dah. Contoh-contoh sifat murah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima sekarang ni dah. Contoh sifat murah hati Nabi dah. Orang yang sering ditugaskan untuk berhutang bagi pihak baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Bilal radhiyallahu. Jadi nak Nabi utuh Bilal lah nak berhutang siapa dah tak ikut duit dah. Menurut satu kisah yang tercatat dengan panjang lebar dalam Sunan Abi Daud, Musnad Al-Bazar, Al-Mu'jam Al-Kabir, At-Tabarani, Sunan Baihaqi dan lain-lain. Bilal sendiri menceritakan berikut adalah teks riwayat Abi Daud bersama-sama dengan terjemahannya. Haddatsana Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' haddatsana Muawiyah ya'ni Ibn Sallam an Zaid annahu sami'a an Aba Sallam qala haddatsani Abdullah Al-Hawzani qala laqitu Bilalan mu'adhdhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihalaba faqultu ya Bilal haddatsani kaifa kanat nafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kana lahu syai'un kuntu ana alladhi ali dhalika minhu mundu ba'athahu Allah ila an tuwfiya wa kana idza atahu al-insanu musliman fara'ahu 'ariyan ya'muruni fantaliqu fastaqridu fashtari lahu al-burdah fa'aksuhu wa at'imuhu hatta i'taradani rajulun minal musyrikin faqala ya Bilal inna 'indi sa'atan fala tastaqrid min ahadin illa minni faqultu falamma an kana dhata yawmin tawadda'tu thumma qumtu li'u'adhdhina bis-salati fa idhal musyriku qad aqbala fi 'isabatin min at-tujjari falamma arra'ani qala ya habashiyyu qultu ya labbahu fatajahhamani فقال لي قالا عريضا فقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر قال قلت قريب قال إنما بينك وبينه 4 فأخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن آبق إلى بعد هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجيراني ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أتيته فإذا 4 ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقال جاءك الله بقضائك ثم قال ألم ترى
ibad al-munakhat al-arba'a. فقلت بلى فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عزيم فادك فاقبضهن واقضي دينك ففعلت فذكر الحديث ثم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء قال أفضل شيء قلت نعم قال انظر قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة عني فقال ما فعل الذي قبلك قال قلت هو معي لم يأتنا أحد فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه. Hadis ni, hadis bukan hadis riwayat Bukhari dah. Ni syarah ni, dalam syarah tu apa hadis pula dah. Hadis ni di dalam Sunan Abu Daud, Musnad Al-Bazzar, Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani, Sunan Baihaqi dah. Dan lain-lain dah. Okay, kita baca terjemahan dia. Panjang hadis dia. Bermaksud Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Huzani. Jadi kita terjemah sanad ya, ada dah sebut situ dah. Hadasna Abu Taibah Ar-Rabi' bin Nafi' hadasna Muawiyah, panjanglah. Jadi kita terjemahlah, baca hak Arab sajalah. Jadi kita baca terjemah Imam Abu Daud dengan sanadnya hak panjang-panjang ni meriwayatkan daripada Abdullah Al-Huzani katanya, pernah aku bertemu dengan Bilal, muazzin Rasulullah SAW di Halab. Halab ni Syria lah. Kataku kepadanya, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang perjalanan perbelanjaan Rasulullah SAW. Macam mana Nabi belanja? Ketua negara, ketua kerajaan Islam. Jawab Bilal, Rasulullah SAW tidak mempunyai apa-apa. Dah, jadi kerajaan lagi miskin. Umar Abdul Aziz begitu dah. Abu Bakar begitu lebih kurang dah. Masa dia kaya, dia nego kaya. Umar Al-Khattab begitu dah. Masa nego tu kaya. Dia jadi pemerintah, jadi makin miskin, takut termakan harta rakyat dah. Jadi begitu juga dengan Rasulullah ni lah. Jadi apabila jadi ketua negara, tidaklah kaya mana lah, tidak. Jadi Rasulullah ada masa tidak punya apa-apa. Akulah yang menguruskan perbelanjaannya semenjak beliau SAW diutuskan Allah sebagai Rasulnya sehinggalah beliau wafat. Bila ada cakap ke Nabi lah. Tapi kena wafat pun dia ada cakap ke Nabi lah. Khidmat benda Nabi lah. Bila ada seseorang datang sebagai orang Islam dan orang itu dilihatnya tidak berpakaian. Ada orang Islam tapi tak ada pakaian ke apa dah. Beliau akan menyuruh aku pergi berhutang. Jadi tak ada duit pun, pergi minta hutang, pinjam siapa-siapa, nak sedekah kau ni lah, tolong orang ni lah, orang miskin, tak ada pakaian lah. Dengan duit hutang itu, aku belikan pakaian dan makanan untuknya, untuk orang miskin yang mari dah. Begitulah keadaannya hinggalah ke suatu hari. Bila aku ditemui seorang musyrik. Ada orang kafir mari jumpa Bilal lah, jumpa dengan Bilal lah. Katanya kepadaku, wahai Bilal, saya ada kesenangan, yang ni banyak orang. Orang kafir tu ajak ke Bilal lah. Usahlah berhutang dengan orang lain lagi. Berhutang dengan saya sajalah. Jadi aku setujulah dengannya. Hinggalah ke suatu hari ketika aku selesai berwuduk dan hendak berdiri untuk melakukan azan, tiba-tiba si musyrik itu datang dengan sekumpulan pedagang. Bila dia nampak aku, teruslah dia berkata, wahai orang Habsyi. Dia kata ke Bilal lah. Habsyi ke orang negro ni, orang gelak dah. Bilal. Aku menjawab, ya saya. Dengan muka yang masam dia bercakap kasar dengan aku dah. Orang musyrik tadi beki nak kecek kasar dengan Bilal. Katanya kepadaku, tinggal berapa hari lagi nak habis bulan ni? Nak habis bulan tak bayar lagi hutang. Jawabku, berapa hari lagi saja lagi? Katanya hanya tinggal 4 hari saja lagi dah. Selepas itu engkau akan aku tangkap dengan sebab hutang, lalu akan ku jadikan engkau gembala kambing seperti dahulu dah. Jadi hamba semula tak bayar hutang. Seperti orang lain tentunya sedih apabila menghadapi situasi sebegitu, aku juga mengalami kesedihan. Bilal satu. Tak tahu mungkin dia bekoh lagi. Setelah selesai sembahyang Isyak, Rasulullah SAW dah pulang ke rumah. Aku minta izin untuk bertemu dengannya.
Tak tahu ni nak. Madinah tak apalah. Setelah mendapat izin berkatalah aku, wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku orang musyrik yang selalu aku berhutang dengannya itu telah berkata begini-begini. Saya pula tahu Rasulullah tidak mempunyai wang untuk tolong membayarkan hutang itu. Saya juga tidak ada wang. Dia tentu akan membuatkan saya malu. Oleh itu izinkanlah saya untuk cabut lari menyembunyikan diri buat sementara waktu di salah satu kawasan qabilah yang baru memeluk agama Islam. Sehingga Allah memberikan rezeki kepada Rasulnya sebanyak yang dapat melansaikan hutangku itu. Aku pulang ke rumah dan tidur dalam keadaan pedang, beg, kasut dan perisaiku semuanya siap berada di tepi kepalaku. Ready dah. Nak lari. Nusuk. Lagi ke ahlung gitu lah kita kata dah. Bila fajar pertama menyingsing, dan aku sedang bersiap sedia untuk berangkat, tiba-tiba ada seseorang sambil berlari ia memanggilku, wahai Bilal, Rasulullah menjemputmu. Terus aku pergi kepada baginda SAW. Aku dapati ada 4 ekor unta yang syarat dengan muatan barang-barang berharga sedang duduk di perkarangan rumah masjid baginda SAW. Aku minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada 4 ekor unta penuh dengan apa kata, lori penuh dengan muatan. Kita kata dulu ya, loniak dah. Kata Rasulullah SAW kepadaku, pada Bilal, bergembiralah, sungguhnya Allah telah membawa datang harta yang dapat melansaikan hutangmu. Tiba-tiba ada, tak tahulah, orang bayar gapo-gapo dah. Jizyah kau gapo, Allah a'lam dah. Cukai apa. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak nampakkah 4 ekor unta yang sedang duduk itu? Nak jumpa Nabi tu, jumpa unta dulu dah. Jawab saya, nampak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ambillah unta-unta itu dengan segala muatannya. Di atasnya itu ada pakaian dan makanan. Pembesar Fadak telah menghadiahkannya kepadaku. Dan jadi pembesar Fadak kerajaan lain ni di Madinah dah ni nak. Pembesar Fadak ni dia hadiah ke Nabi lah. Macam kata ufti lah dulu dah. Kita kerajaan Kelantan bayar duit apa panggil mah ke apa dah. Jadi ufti lah macam bayar cukai kepada kerajaan besar ni. Pembesar Fadak ni hadiah kepada Nabi lah. Ambillah semuanya dan bayar hutangmu. Saya buat saja apa yang disuruh Rasulullah SAW itu. Bilal menyambung lagi ceritanya. Kemudian saya kembali semula ke masjid. Rasulullah SAW pada ketika itu sedang duduk dalam masjid. Saya memberi salam kepadanya. Setelah menjawab salam, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan barang-barang itu? Cukupkah ia untuk melunaskan hutang? Nabi tanya Bilal. Jawab saya, Allah telah melunaskan segala hutang yang ditanggung Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang tidak tertunai. Habis hutang-hutang Nabi pun bayar dah. Dia je jadi hutang. Dia. Jadi tak sebut nama Nabi. Kalau Bilal ni ajak dia nak pinjam daripada hal untuk Nabi dah. Jadi selesai habis hutang dah. Tanya Rasulullah SAW seterusnya, ada lagi kah bakinya? Ada baki lagi ke tak? Saya jawab, ada. Kata baginda SAW lagi, tengoklah siapa lagi yang memerlukannya dan apa lagi yang boleh dibuat dengannya dah. Ada piti lebih, bagi habis ke rakyat dah. Habiskan semuanya, tak boleh tinggal sikit abu dah. Biar senang hatiku Nabi senang dan keadaan habis dekah, tak setinggal. Aku tidak akan masuk ke dalam mana-mana rumah isteriku selagi engkau tidak menghabiskannya dah. Tawakal Nabi tu tinggi dah. Tak sipil lah keliki kau dah. Habis bagi dah. Ni beli. Itulah. Setelah selesai bersemayam Isyak, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan barang-barang itu? Jawab saya, ia masih ada dengan saya. Tidak ada siapa pun datang meminta apa yang diperlukannya. Tak ada orang minta, tak ada orang susah minta lah. Maka pada malam itu Rasulullah SAW bermalam di masjid. Nabi tak klik rumah. Selagi tak bagi habis licin. Lebih-lebih dah. Tak sedih balik rumah bini. Bila meneruskan ceritanya setelah selesai sembahyang Isyak pada malam keesokannya, Nabi SAW memanggil saya dan bertanya, bagaimana dengan barang-barang itu? Jawab saya, Allah telah menyenangkan hatimu. Semuanya sudah habis, wahai Rasulullah. Ketika itu barulah baginda SAW bertakbir dan memuji-muji Allah. Nah, semua itu dilakukan baginda SAW kerana takut mati dalam keadaan barang-barang itu masih lagi ada padanya. Takut ada tanggungjawab lagi dah. Takut ada harta Nabi tinggal masa Nabi mati meninggal. Kemudian saya mengikuti Rasulullah SAW yang pulang ke rumahnya. Apabila sampai kepada isteri-isterinya, baginda memberikan salam kepada setiap orang daripada mereka. Lalu akhirnya pergilah baginda SAW kepada isteri yang seharusnya baginda SAW bermalam di rumahnya. Nabi bisalim belakang dulu, orang belakang barulah dia pergi ikut. Tendah dah ikut jadual dah. Lihat Sunan Abu Daud jilid ke-8 muka surat 296. Itu contohlah bagaimana sikap Nabi SAW lah. Yang apa, bila-bila gitu pun Nabi sipil dah. Makanan tu dah hak asah tu kan. Dah nak bini dia dah.
Tapi duit lebih dah. Dia simpan gandum untuk setahun ke gapo simpan makan ni untuk keluarga dia. Tapi ada juga Nabi simpan, ada juga tahun Nabi tak simpan gitulah. Ada masa mewah sikit, ada masa kurang dah. Tapi secara umumnya Nabi ni tak simpan harta je bagi habis licin dah. Yang keenamnya, pernah sewaktu Nabi SAW sedang berjalan sambil membahagi-bahagikan harta kepada orang ramai. Nak contoh sifat murah hati Nabi ni dah. Selimut baginda disentak dengan kuat oleh seorang Arab Badui dari belakang. Tiba orang Arab Badui ni senjuh. Apa kata? Selimut lah panggil dia, ridak ke apa panggil dia. Selain apa sebar Nabi dah. Dia sentak Nabi dah. Kesan daripada sentapan yang kuat itu di leher baginda SAW telah tercala dah. Maksudnya bekah. Kuat yang tarik sampai bekah dah. Rasulullah SAW berpaling ke arahnya. Rupa-rupanya dia meminta supaya dia juga diberikan sesuatu juga. Orang Arab Badui ke. Orang Arab kapur pada pasir ni baca tak tahu pergi Quran balik gitulah dah. Sambil terus senyum baginda merintahkan supaya diberikan sesuatu kepadanya. Jadi Nabi juga tak ada marah ke apa dah. Yang ketujuh, ketika pulang dari perang Hunain, Nabi SAW dikerumuni oleh orang-orang hulu. Orang-orang kapur dah, orang hulu dah. Orang bukan hulu sungai saja ni, orang kapur, orang macam orang Badui juga dah, orang kapur dah. Mereka meminta dan mendesak baginda agar memberikan binatang ternakan hasil rampasan perang dah. Pakak minta dah. So bagi dah penimah dia. Boleh 400 juta berapa ratus so bagi dah. Oleh kerana jumlah mereka agak ramai, keadaan menjadi tidak terkawal lah. Ramai sangat tak terkawal. Hingga akhirnya baginda terundur ke belakang kerana dihimpit oleh mereka. Dan selimut baginda SAW tersangkut di satu pokok samurah. Sakut dah. Selimut kau sebar gitulah. Sebar ke apa dah. Ridak ke apa dah. Sejenis pokok yang banyak durinya dah. Sakut. Sambil berkata, berikanlah kepadaku selimutku itu. Dah sakut dah. Nabi suruh beri ya. Baginda SAW juga bersabda, andai kata aku punya sebanyak duri-duri pokok samurah di kawasan ini, nescaya akan aku bagikannya kepadamu. Ketika itu barulah kamu tahu aku bukanlah seorang kedukut, pendusta dan pengecut. Lihat Sahih Bukhari jilid 1 muka 309 hingga 444. Jadi Nabi ni ikut ada dah habis licin kalau bagi dah. Gitulah dah. Apabila pokok-pokok kapur ni dah. Ya desok dah. Masa tu gitulah, tak ada protokol mana. Nabi dah rapat orang minta. Sebelum ni minta protokol ada majlis dah. Mesti rasmi baru boleh bagi dah. Demikianlah sebalingan kecil kisah kemurahan hati Nabi SAW dalam menghulurkan harta benda. Namun kemurahan baginda tidak terhentilah setakat itu saja dalam menyebarkan ilmu dan hidayah Allah. Kesungguhan untuk memberikannya kepada umat tidak dapat dicari tolak bandingnya. Tak boleh lawan lah. Kuat murah hati Nabi SAW. Lihatlah lembaran sejarah perjuangan awal baginda di Mekah. Tentu anda akan dapati betapa kasihnya Nabi SAW terhadap umatnya. Walaupun baginda menghadapi pelbagai tentangan. Telusurilah sejarah hidup Nabi SAW dan carilah kisah dakwah baginda kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi pun dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab dakwah juga dah. Walaupun dicerca dan dihina, dihalau dan diejek setiap kali bertandang ke rumah mereka, Nabi SAW tetap mengunjungi mereka dan mendakwah mereka. Jadi Nabi jumpa seseorang. Pergi ke rumah ni dah. Dakwah bukan dakwah. Kok internet kita ni dah. Go jumpa seseorang. Itu Nabi SAW lah. Semangat kuat dia. Dia tidak putus asa. Walaupun kuat menentang dia. Okay, habis tu tentang sifat pemurah Nabi dah. Okay, sifat pemurah baginda SAW itu sambung hadis ni. Sifat pemurah baginda SAW itu lebih ketara lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya. Bentar. Ada lagi ni, tak habis lagi pasal cerita pasal Nabi ni pemurah kan. Okay, ada lagi sikit dah. Tak habis. Dalam menyampaikan ilmu pula dah. Jadi kita bicara semua ni al-jawab ni dah. Jud ataupun jawab ni bukan sekadar sedekah harta benda lah dunia lah. Dia ada juga sedekah kepada binasihat dan ilmu ke apa dah. Dalam menyampaikan ilmu pula tidak ada waktu Nabi SAW yang berlalu dengan sia-sia. Melainkan semuanya menjadi punca ilmu untuk umatnya dan boleh jadi contoh.
apa ada depan kambing mapuh ke apa semua Nabi jadikan contoh untuk beri pengajaran pada umatnya. Namun malang sekali kerana ada sesetengah orang yang tidak mengerti telah mendakwa bahawa Nabi SAW tidaklah menyampaikan semua ilmunya kepada umat. Ada kata tak siapa berlaku dah. Nak reka benda baru dah. Tok guru dia, tok wali dia beri ijazah ilmu baru dah. Amal dia baru, ijazah amal dia baru, macam-macam lah dah. Sebaliknya ada ilmu yang baginda hanya perturunkan pada anak cucunya saja. Ada juga hak kata ilmunya hanya keturun melalui anak cucunya saja dah. Dakwaan pandir. Dah, pandai ni maksudnya bodoh, pok pandai kita kata pandai. Seperti ini asalnya berpunca daripada fahaman Syiah yang sesat. Dah. Asal Syiah sesat ataupun masuk pula ke dalam tasawuf dia. Ilmu-ilmu ni mesti melalui tok guru dia. Kadang-kadang tok guru dia pula sanak putus mengkotak dah. Macam dulu bicara pasal sanak tariqat Naqsyabandiyah Aliyah dah. Naqsyabandiyah lain pun serupa lah sanak tu putus dah. Beratus tahun pun ada putus dah. Lepas tu Nabi Khadir pula soal lagi putus lagi dah. Jadi ada sanak-sanak begitu yang pelik dah. Kemudian ini disambut pula oleh orang tasawuf yang hilang punca dalam mencari sesugalu silsilah ilmu tersebut dah. Tadi kalau kita tengok Syiah ni, memang ya sanadnya sanad imam 12. Oleh sebab itu banyak pengaruh Syiah ni dalam tasawuf ni banyak dah. Nur Muhammad tu asal memang lah dalam kitab Syiah. Oleh sebab itulah gaya sebelum ni dah ustaz tu kritik ustaz-ustaz tertentu yang mempertahankan Muhammad. Tengok hadis dia yang ambil daripada kitab Biharul Anwar. Kitab Biharul Anwar Al-Majlisi itulah hak 110 jilid dah. Jadi situ dia ada dah. Kita ahli sunnah carilah kitab besar dah. Sunan Musnad Imam Ahmad ke hak besar berapa puluh ribu hadis dah. Dan kitab besar setara mana Musnad bin Abdul Razak, Musnad Ibn Abi Syaibah kau besar-besar kitab dah. Tarikh gapo pun kitab besar apa tak jumpa dia. Cari-cari jumpa dalam kitab Syiah saja dah. Itulah sanad Nur Muhammad ke apa gitulah ceritanya dah. Ataupun permulaan ciptaan Nur Muhammad dah. Ataupun Nur Muhammad tu limpahan Allah dah. Fight. Jadi semua tu tasawuf yang terpengaruh dengan Syiah yang dia tak tahu dah. Ada lagi sanad Abu Bakar. Sanad Abu Bakar tu pelik dah. Abu Bakar 2 tahun je lepas Nabi wafat dah. Tak jadi sanad lah kita kata Nabi. Dia sibuk pelai lawan. Sibuk lawan apa orang murtad dia. Jadi sampai ilmu banyak tersampai ni pada ustaznya Umar Al-Khattab dah. Lepas tu daripada sahabat kecil Ibn Abbas dan sebagainya lah. Jadi Abu Bakar tu sanad bermula dengan Abu Bakar setengah-setengah tariqat tu kita kata belawak sangat lah. Belawak dah. Ada pun sebenarnya seolah mencipta supaya seolah-olah tidak nampak telajak Syiah dah. Dia buat sanad tariqat ni berdasarkan sanad Abu Bakar tu kita nampak pelik dah. Asalnya kita tengok asal-asal sanad tu untuk semua tariqat ni ialah bermula daripada Ali dah. Yang akan pergi kepada Ali dah. Ali lepas tu anak cucu Imam 12 dia lah. Itulah tariqat sanad-sanad tariqat dah. Tasawuf. Tariqat dah. Jadi lepas tu kata ilmu dia mesti lalu ke Ali dah. Dia pertahankan dia pintu ilmu dah. Apa dah jadi Ali dah pintu ilmu dah. Tu ada palsu daripada Syiah yang masuk ke dalam tasawuf. Mereka mendakwa bahawa ilmu tasawuf hanya diterima oleh Sayyidina Ali seorang sahaja. Para sahabat yang lain tidak tahu menahu langsung tentang wujudnya ilmu ini. Jadi ilmu tasawuf ni sanadnya kita tengok semua daripada Ali dah. Jadi gitulah cerita dah. Lebih memeningkan lagi Sayyidina Ali pula hanya memperturunkan ilmu ini kepada seorang muridnya sahaja, itu Hasan Basri. Dia pelik lagi dah. Sedangkan mengikut para penyidik, Hasan Basri tidak pernah bertemu pun dengan Sayyidina Ali. Kalau diandaikan mereka berdua sempat berjumpa sekalipun, usia Hasan pada ketika itu masih berada di peringkat kanak-kanak lagi dia. Budak kecil lagi lah dia. Justru itulah sebabnya kita dapati terlalu banyak penyimpangan dan kekarutan bersarang dalam ajaran yang konon yang disembunyikan ini. Ilmu-ilmu tasawuf ni banyak. Karutlah benda-benda yang bahaya dah. Mempertahankan Nur Muhammad dah. Dia belik setengah mana, dia ambil ke dia setengah. Ulama ni ulama hadis pun ada juga setengah terpengaruh tasawuf. Dia takwil lah Nur Muhammad tu masuknya lain lah. Lepas tu
Dah wahdatul wujud tu masuk yang lain, masuknya tidak wahdatul syuhud. Jadi tu setengah ulama kita ni sangka baik dengan tasawuf. Gitulah kita boleh hujahnya. Tapi hakikatnya ajaran asal dia kufur dah, lebih kafir daripada sembah berhala. Wahdatul wujud Nur Muhammad ni. Nur Muhammad ni Tuhan dah. Limpah Tuhan. Fight dah. Begitu dia wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni satu kewujudan. Semua ni Tuhan belaka dah. Alam ni semua Tuhan belaka dah. Supaya ilmu falsafah, super falsafah dah. Ini kafir yang besar lah. Kufur akbar lah. Lebih kafir daripada sembah berhala sebutir stokor dah habis jadi Tuhan belaka dah. Tapi ada setengah ulama ni kes tok guru dia tasawuf dia beli dia takwil lah nah, takwil. Sehingga maksudnya wahdatul syuhud. Main belik gitulah sebenarnya benda ni akidah yang sangat sesat dan kufur. Tak apalah nah. Sedangkan agama Islam adalah satu agama yang sangat jelas sumbernya dalam menjelaskan bahawa agama ini diperturunkan melalui jalan yang cukup terang. Jadi cara ilmu agama ni mesti sejelas-jelas mungkin, seterang-terang mungkin, bukanlah main sangkaan-sangkaan saja, main cerita tak wali lebih daripada cerita hadis Nabi. Hadis Nabi dia kata sangkaan cerita tak wali tak tahu mana ni punca dia betul ke tak betul, rekod tak rekod dah. Nasi tambah banyak, ai kena percaya dah. Lepas dia sok kata tak percaya tak apa dah. Pula dah. Tapi hadis Nabi tu dia kata mungkin dusta, mungkin lauk perawi sekoh setengah mana dah. Dia kata gitu pula dah. Lepas tu main cerita, dia hampir menyamakan hadis Nabi dengan cerita keramat Tok Wali dia. Keramat Tok Wali dia kena faham akidah ahli sunnah, orang Tok Wali orang soleh ni ada keramat ni, ada karamah. Tu adalah akidah ahli sunnah jemaah, orang juh ni ada karamah. Tapi karamah tu dia tidak minta, dia tidak amal ke ilmu tertentu boleh karamah nah. Dia boleh keadaan tertentu dan terdesak dah. Dan terdesak dan itu tidak diketahui olehnya sedikit pun. Dia sendiri pun tak tahu tu keramat dah. Dan sangat perlu dah. Macam kalau kita tengok sahabat nak seberai nak perai tu, nak seberai lawan kafir tu jalan, kuda jalan atas air. Tu zaman sahabat lagi dah. Jadi benda ni keramat tu kalau keperluan dah. Begitu sahabat tu sebelum dia dibunuh ke apa tu, dia mari buah anggur, tiba-tiba ada buah anggur boleh makan dah. Orang kafir pelik dah. Itulah sebabnya perlu masa tu dah. Dia lapar ke apa dah. Macam Maryam ni mak kepada Nabi Isa boleh buah anggur pada musim bukan anggur dah. Musim anggur. Dan dia kocok pokok dah. Luruh pokok dah. Jadi dia kena tolak dah. Dia kena usaha sikit. Dah dia lapar dah. Jadi kita tengok keadaan terdesak dah, dan keadaannya perlu ke. Kadang-kadang nak lawan kafir, kadang-kadang benda tu terdesak dah. Tiba-tiba pak ni nak pergi makan duri, pulut duri dah. Dah. Pergi ke tiba-tiba daripada petani ke Mekah tu. Sekali aku daripada gapo pun makan pulut duri. Tak ada sikit abuk kepentingan agama dah. Kepentingan perjuangan Islam pun tak ada dah. Jadi kita cerita belak-belak gitu, tak wajib percaya lah. Keramat ni bukan wajib percaya. Kita percaya sekadar ada keramat. Tapi keramat tertentu tu tak wajib percaya dah. Kita pertikai apa boleh. Bahkan keadaan Hasan cerita-cerita nak pelik-pelik kena tolak dulu. Dah. Kalau hadis kita kena kata dhaif, tak tolak kena kata dhaif mana. Tawakuf dah. Lepas tu ada hujah kuat baru jadi sahih atau hasan. Kalau cerita keramat kena tolak dulu, kena kata karut dulu keadaan dia dah. Belawak belaka dulu. Kena ada sanad yang kuat. Bahkan cerita keramat ni kena sanad lebih kuat daripada hadis. Kita diperbodoh ke oleh penipu-penipu lah dah. Tambah keramatnya sampai tahap jadi Tuhan dah. Selamat kapal dah. Nak tergelar keramat. Cerita tu setara mana betul. Kita tolak dulu baru selamat akidah kita. Keramat ni untuk orang soleh memang berlaku, tapi pentingnya ada tujuan yang baik dan tidak ada amalan tertentu. Amalan tertentu setengah tu amalan kitab-kitab tajul mulut lah, kitab sihir kan, kitab sihir. Lepas tu dia kata dia keramat Tok Wali, padahal dia ada ilmu sihir dah. Ini masalah dah. Okay, habis hasil tu kan. Lepas tu Nabi SAW telah bersabda, qad taraktum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazihu 'anha ba'di illa halikun man ya'ish minkum fasira ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis. Bermaksud aku tinggalkan kamu di atas agama yang terang benderang. Terang molek dah. Bukan sunyi-sunyi, bukan belajar dari gelap, sunyi sunyi dah. Malamnya seperti siang. Tidak ada orang yang menyimpang daripada jalan itu sudahku melainkan ibn Nasr.
Terang molek hujah kuat. Maksudnya terang molek agama dengan hujah yang kuat. Bukan main atas angin tak, cerita-cerita tak tahu mana dah. Jumpa dari kitab saja dah. Siapa yang hidup di antara kamu nanti, ia akan melihat banyak sekali perselisihan pendapat, banyak lah. Oleh itu kamu hendaklah mengikuti sunnahku yang sedia dimaklumi dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hadis riwayat Ahmad, Ibn Majah, At-Tabrani dan lain. Jadi kita amal ni, untuk amal orang kapur ni kita ke bodoh tak banyak ngaji. Jangan ikut ijazah terima untuk guru ustaz ajar kat. Pakai terima amal dia. Amal hak mana jelas maklum, dia sahih kuat dah. Padahlah demo berasa ilmu demo lebih kak. Ustaz-ustaz berasa demo hebat benar kak. Bedah-bedah nak buat juga. Dah gilah ke dia. Kita kapur. Kita tak pandai amal hak sunnah hak sahih putih kat nak amal dah, letih nak amal dah. Tengok zikir hak Dr. Abdul Basit dah. Dia buat kita cakap nak amal pun tak ada dah nak amal dah. Waktunya sahih dah. Tiba-tiba nak amal selawat pelik-pelik, zikir pelik-pelik dah. Hizib yang pelik-pelik letih dah dah. Nyanyi kau kapur dah, kita kata dah nyanyi ke kita lah. Kita hak bodoh nyanyi ustaz tipu kita dah. Ustaz main ilmu yang tidak ada sahih sabitnya, lepas tu tidak tahu fadilat yang sahih dah. Teman cerita tak wali, tak tahu betul ke tidak dah. Habis itu dah. Okey, tu cerita tentang jawab Nabi lah, murah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus tu. Ilmu hak ngelaskannya. Yang seterusnya, sifat pemurah baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih ketara lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Antara sebab kenapa kemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, murah hati Nabi derma kuat ni tak, semakin bertambah-tambah pada bulan Ramadan. Antara faktor yang menyebabkan kemurahan baginda sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah-tambah pada bulan Ramadan, sebagaimana telah disimpulkan oleh para ulama, adalah seperti berikut. Pertama, kemurahan hati baginda semakin bertambah-tambah di bulan Ramadan kerana Allah juga lebih bersifat pemurah pada bulan yang penuh dengan berkat keberkatan itu. Allah pemurah, mudah nak ampun dosa, nak naik darjat, pahala banyak. Jika Allah SWT melipat gandakan pahala setiap amalan hamba-hambanya pada bulan tersebut, menentukan satu malam daripada malam-malamnya sebagai malam qadar, Lailatul Qadar, malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan dah. 1000 bulan dah. Menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu syurga, membelenggu syaitan dan sebagainya. Allah sendiri tu banyak kau je buat. Nabi SAW juga mengambil langkah yang sama dengan menambahkan lagi kemurahan hati baginda di bulan berkenaan. Allah, Nabi tengok Allah SWT pun banyak kara ni, murah hati ni. Banyak kara lah Allah nak beri kita ni. Jadi Nabi pun nak pemurah juga lah. Serupa dengan Allah SWT buat pada hamba-Nya. Banyak lagi kau kita ni. Itu dia. Yang kedua, pengaruh sifat Jibril yang sentiasa mendampingi Nabi SAW pada bulan tersebut meresap dalam jiwa baginda. Oleh kerana Jibril adalah makhluk yang tidak mempunyai sebarang kepentingan duniawi, maka sifat tersebut telah mempengaruhi Nabi SAW. Lalu diterjemahkan dan diserlahkan oleh baginda ke alam nyata. Okey, pengaruh sifat Jibril ni, yang kedua ni. Yang ketiga, menyatakan kesyukuran baginda kerana dianugerahkan oleh Allah SWT kekerapan bertemu dengan Jibril AS. Kesempatan mempelajari dan bertadarus Al-Quran dengannya pada bulan Ramadan. Jadi syukur. Sebabnya temu Jibril ke, lepas tu baca tadarus Quran dengan Jibril lah. Sebagai tanda kesyukuran atas kurniaan-kurniaan itulah baginda menjadi lebih pemurah berbanding bulan-bulan lain. Ini pendapat ketiga dah. Pendapat ke-14, bagaimana menyambut serta meraihkan bulan Al-Quran dan bulan puasa. Kerana pada bulan itulah Nabi SAW mula-mula sekali menerima Al-Quran. Meraihkan bulan Quran panggil dia. Bulan Ramadan ni mula-mula Nabi terima Quran. Puasa yang merupakan salah satu rukun Islam juga diwajibkan pada bulan tersebut bulan itu bulan Ramadan Hakikat ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT berikut. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bermaksud beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Mula-mula Quran turun bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeza antara yang hak dengan yang batil.
Kerana itu, sesiapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima, sebab kelima pula dah. Sebab kenapa Nabi semakin bertambah-tambah pemurah hati bulan Ramadan? Kerana di bulan Ramadan segala amalan kebajikan berganda-ganda pahalanya. Sebagai panduan pada umatnya, Rasulullah SAW sendiri melakukan amalan-amalan yang mendatangkan banyak pahala kepada umat di bulan itu. Sebagai contoh dan lihat Umdatul Qari jilid 1 muka surat 104, Kashful Bari jilid 1 muka surat 471 hingga 472. Habis itu dah. Seterusnya sambungi hadis dah. Jibril menemui baginda SAW pada setiap malam di bulan Ramadan. Antara sebab kenapa Jibril, syarahnya lapis kedua dia. Antara sebab kenapa Jibril AS turun menemui Nabi SAW untuk bertadarus. Tadarus ni belajar, ada darus saya terus tadarus, belajar Quran. Bertadarus di sepanjang bulan Ramadan hanya pada waktu malam saja. Kenapa waktu malam saja? Antara sebab kenapa Jibril AS hanya turun menemui baginda untuk bertadarus di sepanjang bulan yang penuh berkat itu hanya pada waktu malam saja, ialah pertama, Nabi SAW punya waktu yang lebih lapang pada malam hari berbanding dengan siang hari lah, yang lebih padat dengan aktiviti-aktiviti harian yang lain bersama para sahabat. Pertama dia. Yang kedua, Allah SWT ingin menunjukkan kebesaran dan kelebihan malam-malam bulan Ramadan. Jika pada bulan-bulan yang lain, jumlah kekerapan kedatangan Jibril adalah tidak menentu, namun pada bulan Ramadan, Jibril akan turun menemui Nabi SAW pada tiap-tiap malam tanpa henti dia. Tanpa henti. Gitu ya. Dua karun ni dah sebab dah. Tak ada apa tu. Okey, adakah masa dan tempat tertentu mempunyai kelebihan tersendiri tu perbahasannya? Hakikat ini juga secara tidak langsung membuktikan dakwaan golongan Mu'tazilah dari sebahagian golongan mutakallimin bahawa masa dan tempat tidak mempunyai sebarang kelebihan dan keistimewaan tersendiri adalah tidak tepat. Jadi orang mikir kuat ni mutakallimin ni orang ilmu kalam lah tak? Daripada Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan sebagainya yang terpengaruh, yang over sangat guna kalam ni, ilmu kalam ni, ilmu falsafah, ilmu cara berfikir Aristotle ni tak. Dia kata masa dan tempat tidak ada kelebihan dan istimewa lah. Kerana menurut akidah jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, masa dan tempat juga mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Pasal ikut Al-Quran ni kena gitu lah. Ada kalau duk mikir cara lajuk mikir ni nak tanzih Tuhan, tanzih punya tanzih lah, sekarang ni tak ada kelebihan. Menurut golongan Mu'tazilah dan sebahagian mutakallimin tersebut, kelebihan sesuatu tempat atau masa adalah bergantung pada suatu kelebihan yang ada padanya. Contohnya kelebihan Mekah adalah kerana adanya Baitullah di sana. Kelebihan bulan Ramadan pula adalah kerana kelebihan puasa di siang harinya, kerana ada puasa dah. Dan adanya Lailatul Qadar pada satu malam ada daripada malam-malamnya, kerana puasa juga dah. Sekiranya Baitullah, puasa dan Lailatul Qadar bukan merupakan suatu kelebihan, maka bumi Mekah dan bulan Ramadan juga tidak mempunyai sebarang keistimewaan dan kelebihan. Itu cara mikir lebih lah. Ini bukan cara kapung mikir ni lah. Dia mikir lebih lah. Namun menurut jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bumi Mekah dan bulan Ramadan itu sendiri sudah pun mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Tak usah mikir lebih. Tak betul lah. Oleh sebab itulah Allah SWT telah memilih bumi dan bulan tersebut untuk diisikan dengan kelebihan-kelebihan yang selayak dengannya. Ianya bolehlah diibaratkan seperti minyak wangi yang memang sudah pun mempunyai nilai, kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Keistimewaannya bukanlah kerana ia diisi dalam botol kaca yang cantik, tetapi kerana keistimewaannya lah ia diletakkan dalam botol kaca yang cantik itu. Lihat Zadul Ma'ad jilid 1 muka surat 39 hingga 70. Fadlul Bari jilid 1 muka surat 203 hingga 204. Kashful Bari jilid 1 muka surat 474 hingga 475. Nasrul Bari jilid 1 muka surat 148 hingga 149. Habis itu. Okey, sama pula hadis kan? Hadis kena ni. Pada ketika itulah dia Jibril AS bertadarus Al-Quran dengan baginda. Kelebihan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa menghidupkan bulan Ramadan terutamanya pada sebelah malamnya dengan bertadarus Al-Quran, sama ada dengan mengalunkan bacaan ataupun mengadakan majlis perbincangan yang berkaitan dengannya, dengan Quran lah. Seperti terjemahan Quran, tafsir Al-Quran dan sebagainya adalah termasuk dalam sunnah Nabi SAW.
Malah ianya juga termasuk dalam sunnah yang tidak pernah dipertikai ke hukumnya. Tak ada khilaf lah, semua terima dah. Bukti kelebihan membaca Al-Quran berbanding zikir-zikir lain. Antara perkara yang disepakati lagi oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini ialah kelebihan baca Al-Quran berbanding zikir-zikir yang lain. Ini kerana hadis di atas dengan jelas menyatakan bahawa tujuan Jibril turun mengunjungi Nabi SAW hanyalah untuk bertadarus Al-Quran. Jadi Jibril itu bukan nak sampai wahyu lah, nak tadarus Al-Quran. Dengan baginda tanpa menyertakan tadarus mereka dengan wirid-wirid atau bacaan-bacaan lain. Jadi semata-mata untuk tadarus Quran bukan dengan zikir lain lah. Walaupun setiap zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil, selawat dan seumpamanya mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri, tetapi perkhususan kepada tadarus pada malam-malam bulan Ramadan secara tetap saban tahun, setiap tahunlah, membuktikan kedudukan dan martabat Al-Quran yang lebih afdal dan tidak dapat ditandingi oleh mana-mana wirid sekalipun. Jadi zikir terbaik kita kata kat Quran lah. Kerana kelebihannya lah, sesetengah ulama berpendapat bacaan zikir yang tidak disertakan dengan konsentrasi terhadap maknanya tidaklah berpahala. Zikir lah ini kita hajati makna dah. Zikir la ilaha illallah untuk mengayalah ke lain tak boleh pahala dah. Setengah ulama kata gitu dah, bukan sepakat lagi. Tapi ada ulama kata kalau kita tak konsentrasi makna zikir tak boleh pahala rasanya. Mungkin saja pembacanya akan mendapat pahala kerana niat baiknya sahaja, tetapi bukanlah kerana bacaannya. Ada juga kata kita jadi sekadar ada niat baik tu, pahala niat baik, tapi tak boleh pahala baca. Sebaliknya baca Al-Quran telah disepakati tetap akan diganjari pahala walaupun tidak disertai dengan pemahaman maknanya. Tak faham makna pun boleh pahala lagi kalau baca Quran. Gitulah dah, tapi tak sampai maksudlah pahala tu boleh. Kita Melayu tu cara pahala, nak cara tadabbur makna ni tak faham kurang dah. Sedangkan makna asal Quran turunkan untuk menghayati maknanya lah. Okay. Antara hikmah Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran dengan Jibril AS pada waktu malam di bulan Ramadan. Apa Jibril ni tadarus Quran pada bulan Ramadan? Antara hikmah Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran dengan Jibril pada waktu malam di bulan Ramadan adalah seperti berikut. Pertama, baginda SAW dapat belajar dengan Jibril cara-cara membaca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana dituntut oleh Allah melalui firman-Nya ini. Warattil Qur'ana tartila, bermaksud dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Baca nak suruh faham boleh dengan hayati makna dah. Yang kedua, baginda SAW dapat mengetahui dan memastikan tertib ayat-ayat Al-Quran dan surah-surahnya. Oleh kerana ayat Quran itu diturunkan peringkat demi peringkat dan tidak mengikut tertib yang terdapat dalam mushaf seperti sekarang. Perlu sekalilah tertib seperti yang dikehendaki Allah untuk mushaf itu diketahui dengan jelas. Jadi kalau kira Quran turun ikut dia dah. Ada ayat turun dulu, ayat kedua. Dia tidak ikut turutan Quran dah. Ayat ni dah. Ada Iqra' tu bukan ayat pertama dah. Surah susunan dalam Quran dah. Jadi nak susun mula tu Jibril ajar Nabi. Inilah cara susun ayat dah. Dan baca dalam itulah. Dengan bertadarus dapatlah diketahui sesuatu ayat itu sepatutnya berada dalam surah yang mana, selepas itu atau sebelum ayat yang mana satu lagi dah. Jadi ikut terutan tu Jibril ajar Nabi dah. Walaupun ketika turun suatu ayat atau berapa ayat Quran, Jibril telah pun memberitahu kepada Rasulullah SAW tempat dan kedudukannya. Namun bertadarus di bulan Ramadan lebih meneguhkan lagi ingatan baginda SAW. Bila-bila Nabi tak ada jaminan untuk ingat, tetap ada latihan dah. Jadi letak kena usaha lah. Jadi macam kena belajar jugalah. Belajar, kena berguru, kena belajar supaya lekat molek. Yang ketiga dah, dengan bertadarus juga Rasulullah SAW dapat mengetahui ayat mana yang dimansuhkan dan ayat mana pula yang tidak dimansuhkan. Gitulah, ada ayat mansuh, ada tak mansuh. Ini diperbincangkan lah. Tapi secara umumnya gitulah. Yang keempat, menetapkan satu sunnah Rasulullah SAW di bulan puasa supaya ditiru oleh umat Islam buat selama-lamanya. Jadi Nabi tadarus Al-Quran dengan Jibril, kita pun boleh tadarus Quran dengan guru kita dah. Lihat Fathul Bari jilid 9 muka surat 45, Umdatul Qari jilid 1 muka surat 134, Kashful Bari jilid 1 muka surat 473, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 149 hingga 160. Okey, ke belakang ini jumlah program-program kerohanian terutamanya yang berkaitan dengan Al-Quran dipertingkatkan siarannya oleh stesen-stesen televisyen dan radio pada bulan Ramadan. Ia adalah satu usaha yang patut dipuji dan disokonglah. Baguslah dah.
Kerana selain membantu menghidupkan roh bulan Al-Quran, ia juga membuka peluang kepada para penonton dan pendengar untuk memperbetulkan bacaan mereka di bawah bimbingan pengendali program berkenaan. Ada ustaz dia betul baca ada molek dah. Program-program seperti itu malangnya tidak terdapat di setengah negara Islam lain. Kita ni okey dah, alhamdulillah ada. Pada tempat lain tu ada laso dah. Gitulah dah. Cuma kita kena faham jugaklah selagi dah. Tadarus ni belajar Quran dah. Ada orang dengar, ada orang betul. Bukan bagi nak khatam Quran dah. Setengah tu bagi dah. Buat guru wasak dah. Nah, ni Dr. Abdul Basit tegur lah. Tak boleh pahala. Dia boleh pahala sekadar baca lah. Dia tak boleh pahala khatam. Tak boleh. Masing-masing baca dah. Dan dia bukan nak kejar khatam, nak tadarus belajar dah. Nak faham konsep belajar Quran ni. Orang ada orang dengar, ada orang betul dah. Ni nak bagi orang ni baca juzuk 1, orang ni juzuk 2. Cari 30 orang dah dalam grup WhatsApp. Lepas 2 ayat baca dah. Tu tidak ada manfaat lah. Boleh baca pahala hak baca lah dah. Bukan pahala kongsi jadi khatam Quran dak. Ni konsep telajuk kongsi pahala lah, bagi pahala ataupun sedekah pahala kononnya. Tak boleh tak jadi dah. Tadi kita faham tadarus. Nabi pun belajar, bukan Nabi baca seorang, Nabi baca betul dengan Jibril, betul Nabi dah. Tadarus Quran dengan Jibril. Tadi bukannya baca masing-masing dalam grup WhatsApp. Sudah dah juzuk pertama. Orang ni pun kata sudah juzuk kedua. Lepas tu seolah-olah khatam. Itu tak betul tu dah. Tu benda barulah, benda jadi rekod dah dalam agama. Okey, habis itu dah. Tu cerita tentang tadarus. Hadis, sambungan hadis pula dah. Maka Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah lagi dalam memberi kebaikan pada manusia daripada angin yang dilepaskan. Ini untuk membawa mendung ke serata tempat di muka bumi ini dah. Jadi Nabi ni macam angin. Yang bawa. Itulah bawa ujian ke apa dah. Okey, syarahan dia hadis ni dah. Salah satu nikmat Allah SWT yang besar untuk manusia adalah angin. Selain daripada ia sendiri merupakan nikmat, ia juga membawa nikmat-nikmat yang lain. Tanpa angin, udara atau oksigen, sudah tentu kita tidak akan dapat meneruskan kehidupan ini lagi. Berapa banyak benih tumbuh-tumbuhan yang dipindahkan dari satu kawasan kepada satu kawasan yang lain dengan perantaraan angin. Ia juga membawa awan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tidak terhitung banyaknya kebaikan dan peranan angin dalam memenuhi keperluan kehidupan manusia dan lain-lain kehidupan di bumi ini. Cukuplah firman Allah SWT di bawah ini dijadikan sebagai bukti tentang kebaikannya. Kebaikan angin yang bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Bermaksud dan dialah Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan yang mendung, kami halakannya ke negeri yang mati, ke daerah yang kering kontang. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat mengambil pelajaran daripadanya. Surah Al-Araf ayat 57. Pun begitu, bukanlah dalam semua keadaan angin membawa rahmat dan nikmat. Justru ada masanya, ada ketikanya keadaan kesihatan seorang tidaklah mengizinkan tubuhnya terdedah kepada hembusan angin. Malah dalam keadaan-keadaan yang tertentu, angin juga boleh mengamuk dan membawa bencana dah. Beribuk taufir macam-macam lah. Kerahmatan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pula adalah suatu kebaikan untuk semua keadaan dan untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengira apapun darjat dan kasta mereka. Bukan setakat itu saja. Kerahmatan yang dibawa oleh baginda turut dikecapi oleh makhluk-makhluk lain di alam haiwan dan tumbuhan. Jika larangan baginda terhadap perbuatan mengentas daun, kerak daun di tanah haram, direnung dan dihajati, nescaya perbuatan menggondolkan bukit bukau dengan sewenang-wenangnya tidak akan mudah berlaku dah. Ni salah je dah. Pembalakan tebang habis dah. Dan musuh-musuh dah gitulah. Negara orang putih nama dah. Tapi masalahnya dia tak tebal pak dia. Dia mai gomo tempat kita dah, dia minta kita dah. Negara-negara besar dah. Negara Jepun ke kurang, tapi baloknya ambil dah daripada Malaysia, Indonesia ke apa daripada negara lain dah. Tapi nak ibunya dia jadi ancaman kepada biodiversity dan juga alam sekeliling dah. Masalah mata air akan terhapus, bekal air akan berkurangnya dah.
Lepas tu simpan air. Hutan yang tebal ni akan serap air. Dia akan simpan air supaya tidak cepat kering ni. Tiba-tiba gondol bukit bukan yang kuat ni dah. Walaupun sebut Islam ke apa pun dah. Tapi benda ni sangat-sangat mengancam generasi akan datang. Benda ni bukan remeh-temeh. Sepatutnya masyarakat bertindak lah. Tak kira lah atas dasar apa. Bahaya dah. Bahaya ni kita ni. Keadaan ni sangat bahaya. Dan lain kali kita tengok APHD history ni ataupun pasal astrolab ke apa dah. Masalah sekarang ni sampai tahap kenaikan suhu 1 darjah Celsius setahun dah. Ataupun suhu rata dunia ni meningkat dah. Jadi benda ni membahayakan alam sekitar dah. Tak apalah, tawakal. Semula ni kena tu, kena usaha dah. Jangan biarkan tanpa tindakan. Jangan rakus. Tamuk kepada pembalakan ni. Begitu juga larangan-larangan baginda terhadap perbuatan-perbuatan menyiksa ternakan. Menjadikan binatang sebagai sasaran panahan atau tembakan sama ada untuk latihan atau permainan. Bidah buruk ke apa dah. Malah jika terpaksa membunuh haiwan sekalipun, kita diajar agar tetap tidak mengabaikan adab-adab yang dianjurkan syariat. Kalau nak sembelih pun sembelih dengan cara yang terbaik. Dan jika hikmah penyembelihan haiwan direnungi, nescaya kita akan dapati ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang menganjurkan belas kasihan, yang tidak hanya dipraktikkan di kalangan sesama insan, bahkan juga di alam flora dan fauna. Pokok pun kita tak boleh tebak kat sini. Natal tak boleh bunuh kat sini. Dia ada sebab yang jelas. Benarlah firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bermaksud dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Al-Anbiya ayat 107. Walaupun pada pandangan mata kasar kita penyembelihan adalah satu bentuk penyiksaan dan penganiayaan, tetapi sebenarnya penyembelihan merupakan satu-satunya cara pematian yang paling tidak menyakitkan. Sembelih ni paling cepat, paling tidak sakit benarnya. Cepat hilang nyawa, cepat hilang sakit. Kenyataan ini jelas telah dibuktikan oleh kajian sains yang mendapati perasaan sakit tidak akan dirasai oleh manusia dan haiwan tanpa penafsiran otak terlebih dahulu. Sakit-sakitnya kira tafsir. Kalau kerak tekuk kan, tak siapa nak maklumat, tak ada nak rasa sakit. Nak suruh rasa sakit ni kena pergi ke otak dulu tafsir sakit. Dan cara yang paling berkesan untuk menghalang isyarat sakit tersebut daripada sampai ke otak adalah dengan memotong urat saraf yang berperanan sebagai penyampai maklumat berkenaan terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita dapati orang yang koma, pengsan, dikawal oleh kesan ubat pelali, terlalu khayal dan sebagainya tidak akan menunjukkan tindak balas terhadap rasa sakit. Ubat apa kan? Orang panggil ubat pelali, ubat panggil apa? Serban ni ubat pelali lah tak. Jadi ubat tu ia roboh tu untuk saraf, kawal saraf untuk beri rasa sakit dah. Berdasarkan hikmah itulah anda akan dapati dalam hukum syariat Islam, hukuman bunuh menurut setengah ulama hanyalah boleh dijalankan dengan menggunakan kaedah memancung kepala saja. Tak boleh guna elektrik, tak boleh guna apa, hanya guna kepala saja. Tak boleh gantung dah. Gantung kau gapo tak boleh. Kaedah pelaksanaan hukuman mati dengan cara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri melalui sabdaan baginda, la qawada illa bisayfi. Bermaksud tiada hukuman bunuh balas kecuali dengan pedang, jadi pacung ni. Hikmah hukuman tersebut tidak terhenti di situ saja. Di samping ianya mengurangkan penyiksaan kepada pesalah yang menjalaninya, ianya juga menimbulkan kegerunan yang boleh meninggalkan impak yang sangat mendalam dalam jiwa masyarakat, terutamanya kepada orang-orang yang hadir menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Nampaklah gerung dah. Boleh buat benda karut bunuh orang kat sini. Dengan itu, apa sahaja kesalahan yang boleh mengheret kepada hukuman sedemikian akan menjadi satu momokan yang melekat dalam jiwa masyarakat untuk suatu jangka masa yang panjang. Walau bagaimanapun, hikmah ini hanya akan berkesan sepenuhnya jika proses pelaksanaannya dipertontonkan secara terbuka dan langsung kepada masyarakat. Kat tangan, kat kepala, ke apa. Biar nampak lah. Sama ada ia dilaksanakan di tempat-tempat awam atau disiarkan di media-media yang lain. Kemurahan dan kerahmatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan sahaja dikecapi oleh haiwan, tumbuh-tumbuhan dan orang Islam saja. Ia bahkan merata dan menyeluruh sehingga kepada orang-orang kafir sekalipun. Islam pun menyebabkan keamanan kepada orang kafir. Hal ini telah digambarkan oleh Al-Quran yang menceritakan bagaimana keadaan orang kafir pada masa itu. Mereka berdoa supaya orang Islam datang menyerang negara mereka.
Dia orang kafir pun doa nak Tuhan nak minta supaya orang Islam ni keserai antara mereka sebab mereka kena cukar tinggi dah. Deh, raja-raja di Rom dia nak Rom Timur ke apa terseksa dah sebelum apa khalifah tu nak Khalifah Uthmaniyah tu serai kerajaan Rom Timur tu dah Byzantine tu. Rakyat dia tertekan dengan kezaliman pemerintah mereka sendiri. Dengan itu akan terselamatlah mereka daripada cengkaman pemerintah yang zalim. Allah SWT berfirman, "Ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira." Bermaksud, mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini," yakni Mekah, "yang zalim penduduknya, dan berilah kepada kami pelindung dari sisimu, dan berilah kepada kami penolong dari sisimu." Jadi di Mekah pun ada orang doa ni. Ada. Orang Mekah pun rakyat dia pun zalim juga kepada pemerintah dia. Surah An-Nisa ayat 75. Ini kerana mereka mendapati negeri-negeri di bawah pemerintahan Islam menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Sedangkan mereka ni, orang tambah orang miskin ditindas dan dengan pelbagai tekanan seperti pengutipan cukai. Jangan terlalu tinggi, hukuman yang tidak setimpal dan adil di antara darjat dan kedudukan dan sebagainya dah. Ini pun masalah besar. Kalau kita sebut hukum Islam, kena selesai dulu keadilan dah. Kalau kita cakap nak buat hudud dah, tiba-tiba ada kronisme kuat dah. Tiba orang yang besar selamat, orang-orang yang ada kedudukan disembunyikan, ditutup kes-kes dia dah. Orang yang miskin, orang yang tidak ada jawatan dipecat dengan mudah. Jadi macam mana kita nak bercakap tentang hudud, tentang Islam ni, hukum Islam? Pasal asas pada hukum hudud pun ialah keadilan dulu. Kalau tak adil, tak boleh nak buat dah. Macam Umar Al-Khattab terpaksa menghentikan hukum yang pertentangan di zaman kemarau, zaman kemiskinan, zaman masa kelaparan. Ya, sebabnya takut tak adil. Orang kalau curi kerana lapar ni, tak boleh ni. Tempat kita ni orang curi Milo, curi miskin untuk makan anak ke apa ni, tak masuk penjara. Orang curi berapa ratus juta ni, cara lama tak, sebab dia boleh bayar pegawai dah. 4 tahun tak sudah-sudah, 5 tahun tak sudah lagi cara dah. Belik juga tak suruh lepas dah. Orang miskin tak ada lawyer nak bayar, tak ada orang nak bayar lawyer dah, tak ada PT nak bayar lawyer, kat pakai masuk penjara terus dah. Tu masalah kita lah ni lah. Dalam erti kata yang lain, hidup di bawah pemerintahan tersebut bagaikan menjadi seorang hamba kepada pemerintah. Dengan sebab yang demikianlah perkembangan Islam menjadi amatlah pesat kerana orang-orang kafir sedar bahawa Islam tidak hanya datang membawa satu sistem pemerintahan yang adil dan saksama. Tengok adil dulu dah. Malah Islam juga adalah sebuah agama penyelamat dan terbuka. Orang-orang kafir tidak pernah dipaksa menukarkan agama mereka dan sebagainya. Tak paksa masuk Islam dah. Boleh mengatakan dah. Kenyataan ini merupakan faktor utama kepada kejayaan Islam dalam menumbangkan sebuah demi sebuah kerajaan yang zalim di zaman kegemilangan Islam. Rakyat-rakyat dan penduduk-penduduk di negara-negara kafir pada ketika itu pula sebenarnya mengalu-alukan kedatangan Islam. Mereka seolah nak suruh Islam mereka. Sejarah telah menjadi saksi dan kemudiannya mendedahkan bahawa ada di antara kerajaan-kerajaan pada masa itu terpaksa berantai kaki-kaki prajurit mereka yang enggan berperang dengan orang Islam. Dia paksa rakyat dia rata dah. Rata kaki suruh pergi perang dia. Peperangan tersebut dipanggil Zatus Salasil, yang bermaksud peperangan rantainya. Orang kafir ni rata nak perang dengan orang Islam, takut lagi dah. Sebab rakyat itu asyik perang dengan orang Islam dah. Tapi terpaksa perang dia ikat rata gitu dah. Okey, kesesuaian hadis dengan tajuk bab. Pertama, sekali pandang hadis ke-6 ini tiada langsung kaitan dan kesesuaiannya dengan tajuk bab yang diadakan oleh Bukhari, iaitu bab bagaimana permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Justru ialah tidak menyebut tentang permulaan datangnya wahyu. Hadis kena ni pelik. Tak nampak pun cerita pasal mula-mula datang wahyu dah. Walau bagaimanapun ia menggambarkan salah satu budi utama al-malakatul fadilah yang dimiliki oleh Nabi SAW dalam keadaan yang paling sempurna. Ia adalah sifat jud atau sifat murah hati dalam artinya yang tuntas, yang sempurna lah, yang hebat dah. Sifat jud Nabi, sifat pemurah hati. Budi utama itulah yang melayakkan seseorang menjadi Nabi dan seterusnya menerima wahyu dari Allah. Poin situ dah. Kesifat Nabi yang jud sangat tu, murah hati sangat tu, sesuai untuk terima wahyu. Ini poin situ. Seolah-olahnya sifat itu merupakan kelayakan yang utama
yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilantik menjadi nabi lagi dan sebelum beliau menerima wahyu pertama lagi. Sebelum terima wahyu pun ada kelaikan nabi ni, jadi nabi ni. Kerana nabi ada kelaikan, ada sifat murah hati yang kuat, yang tinggi hebat, sesuai untuk terima wahyu dia. Yang kedua, menurut setengah ulama, kesesuaian yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari dan boleh merangkumi beberapa sudut permulaan wahyu, badul wahyi. Seperti permulaan di sudut tempat, makaniyah, tempat tu wahyu lah. Permulaan di sudut masa, zamaniyah. Permulaan di sudut sasana, haliyah. Permulaan di sudut keadaan diri, kaifiyah. Penerima wahyu dan sebagainya. Jadi, nak terima wahyu ni, ya ada beberapa sebab. Tempatnya sesuai, masanya sesuai dia. Suasananya sesuai dan suasana diri dia, keadaan diri tu dah. Orang terima wahyu tu sesuai terima dah. Sudut kesesuaian atau perkaitan yang ingin dikemukakan oleh Bukhari menerusi hadis yang ke-6 ini ialah perkaitannya dengan wahyu, dengan waktu. Dan masa mula-mula wahyu diturunkan. Ia diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Nak cerita ni pasal Ramadan Mubarak. Itu ada sebut Dalam hadis tu ada sebut Ramadan Al-Mubarak tu nak cerita pada masa tu lah permulaan turun wahyu. Ada jugalah cerita bab permulaan turun wahyu ni ada kaitan juga. Sebagai meraihkan bulan turunnya Al-Quran itu, Jibril AS turun pada setiap malamnya untuk bertadarus dengan Nabi SAW. Jadi seolah-olah ada perayaan lah. Perayaan nak sambut permulaan turun wahyu pada bulan Ramadan. Caranya tadarus Quran sepanjang bulan Ramadan. Mungkin sehari dah sepanjang bulan Ramadan lah. Yang ketiga, Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan. Ya. Syekhul Hind ni Syekh India dah. Semua India ni tok guru besar dia, tok guru hadis, tok guru besar dia ialah Maulana Mahmudul Hasan. Tok guru ni Aziz dengan ngaji dia tahu dah. Ingat dah. Jadi pula berpendapat tujuan Imam Bukhari mengemukakan hadis ini di sini bukanlah untuk mengaitkannya dengan permulaan wahyu. Sebaliknya beliau ingin membuktikan kebesaran wahyu yang turun daripada Allah yang Maha Agung dengan perantaraan Jibril yang disifatkannya sebagai Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Bermaksud yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arasy, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercayai. Surah At-Takwir ayat 20 hingga 21. Turunnya pula adalah sebab kepada seorang nabi yang punya sifat sangat pemurah. Semua ini menunjukkan kebesaran dan kemuliaan wahyu berupa Al-Quran yang diturunkan. Jadi nak cerita besarnya, mulianya wahyu, besarnya wahyu. Dan turun pada orang yang layak, itu Nabi SAW yang sangat pemurah. Tentu sekali pemilihan tempat. Tempat bulan Ramadan. Masa pula dah bulan Ramadan. Tempat tu di Mekah ke apa dah. Masa pula bulan Ramadan dah. Dan orang yang istimewa dah. Orang yang istimewa tidak berlaku untuk sesuatu yang sebarangan. Jadi nak orang je terima pun Nabi SAW yang sangat pemurah, sangat mulia, sangat baik. Yang keempat, kalau hadis yang ketiga menggambarkan sudut permulaan tempat di mana Rasulullah SAW telah menerima wahyu pertama. Maka hadis yang keenam ini pula menggambarkan sudut permulaan masa. Masa bila start ni. Hadis lain tak cerita bulan Ramadan start ni. Ini cerita dah. Atau waktu wahyu pertama diturunkan. Ia diturunkan pada bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Pada malam Ramadan itu pula di waktu malam dinamakan malam Qadar. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat pertama surah Al-Qadar. Jadi, ia kait dengan masa betul-betul hadis yang ke-6 ni. Hadis lain tak cerita, hadis ke-6 ni ceritalah waktu bulan Ramadan, malam Qadar, turunnya wahyu pertama. Kalau begitu sesuai sekali lah hadis ke-6 ini dengan tajuk babnya badul wahyu, permulaan wahyu dah. Patutlah Jibril AS selalu datang untuk bertadarus, untuk mengajar Quran, belajar Quran ni dengan Rasulullah, bertadarus, saling belajar lah. Tadarus ni saling belajar dah. Tapi cerita Nabi belajar dengan Jibril lah. Bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW pada malam-malam bulan Ramadan itu. Ia adalah sempena dengan bulan dan malam permulaan Al-Quran diturunkan. Intisari hadis lah. Ini intisari ringkas hadis, kesimpulan ringkas. Antara pengajaran, pedoman dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ni ialah pertama, keelokan bermurah hati, comelnya sifat murah hati ni. Khususnya terutama sekali di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi apabila bertemu dengan orang soleh. Orang baik, kita lebih murah hati. Yang kedua, untuk mendapatkan kelebihan dan keutamaan, orang-orang soleh hendaklah diziarahi dan didampingi sentiasa. Orang baik ni kita kena duduk sekali sama lah. Suka baik dengan orang soleh.
Bukan kita berhi dengan orang disko, orang tak juruh dah. Orang isap dadah lah, isap rokok lah. Jadi benda tu tak apa comel. Pas kita tak comel lah. Yang ketiga, Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemurah. Sifat pemurah baginda bertambah-tambah lagi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan pun kita kena lebih lagi dah supaya Nabi dah. Yang keempat, Al-Quran hendaklah dibaca dengan lebih kerap dan lebih banyak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan selain bulan untuk berpuasa fardu, ia juga seharusnya dijadikan bulan membaca Quran. Jadi, baca Quran kena banyak. Jadi, oleh sebab itulah, ada sanak-sanak cerita, anak-anak murid daripada Imam Syafi'i ni, dia kata Imam Syafi'i ni baca 2 kali khatam satu lagi dah. Jadi, 60 kali khatam Quran dalam bulan Ramadan. Banyak sangat baca dah. Cepatlah baca dah. Tapi nak ibu ini baca tu banyak. Yang kelima, bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi belajar Quran kuat sikit program belajar Quran ni molek di bulan Ramadan. Yang keenam, Jibril sentiasa datang kepada Rasulullah SAW terutamanya di bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk memperkemaskan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, memantapkan ingatan baginda tentang tertib ayat-ayatnya dan menimbulkan suasana pemahaman dan penghayatan makna-makna yang tersirat. Yang ketujuh, membaca Al-Quran lebih afdal daripada bertasbih, bertahlil dan mengamalkan zikir-zikir yang lain. Kalau kira utama baca Quran lah. Sekiranya ada zikir lain lebih afdal daripada membaca Al-Quran dan menyamainya, tentulah Jibril dan Nabi SAW senantiasa melakukannya. Ataupun tidak pun mereka melakukannya pada ketika-ketika tertentu. Kerana mereka selalu bertemu terutamanya di bulan Ramadan. Jadi, mestilah zikir sama-sama Nabi. Zikir lain kalau benda lain utama dah. Zikir lain utama. Tapi nak abunya, Jibril hanya utama ke Quran lah. Tadarus Quran. Tidak zikir sama-sama la ilaha illallah dengan Nabi ko subhanallah ko apa tidak dah. Tapi Nabi Jibril ni hanya bertadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Menunjukkan keutamaan Quran dah. Oleh sebab itulah, antara nak kuat, nak kemah banyak baca Quran ni ialah tahfiz dah. Sekolah tahfiz ni jangan setengah tu dia takut dah. Dia takut tak ingat dia kata dosa besar ni. Memang ada juga dia kitab dia. Orang pondok dulu dah. Matan kitab dia ngapa? Quran takut nak apa? Takut dosa besar kalau lupa dah. Dia pokok dulu-dulu dah. Tapi lah dapat berubah dah dah. Cuma lah ni ada perbahasa lah. Dulu orang pondok pun tak tahu dah. Jadi orang lah ni ada kitab-kitab besar perbincangan lebih lanjut. Berentasi cross-check ke apa. Secara umumnya ulama lah ni telah terima lah secara umumnya bahawa taksinya cuai sangat ataupun tidak amal isi kandungannya. Itulah jadi dosa besar dosa lah. Tapi kalau dia ni ada sebab dia. Sebab dia bukanlah kecuali dia dah. Sebab bidai yang bukan bidai dia dah. Tiba-tiba dia sibuk kau dah. Tak ada masa ke apa. Moga-moga dimaafkan Allah lah. Cuma dia kena usaha lah. Biar ada masa tertentu untuk dia merajaah. Tapi nak kata kau dosa besar terus ni, tidak lah dah. Ngapa sikit tak ingat tak kira dosa besar lah tidak. Hal lebih jelasnya cerita ayat tu tengok siap dan sebabnya cerita pasal orang yang melupakan Quran dengan maksud tidak beramal dengan isi ajarannya dan bahkan bertentangan dengan ayat Quran dah. Hak wajib asas-asasnya bukan baca Quran, bukan apa Quran dah. Mengetahui isi kandungan Quran dan beramal dengannya. Itu asas-asas kewajipan. Sebab itulah marilah timbul kewajipan membaca dan memahami Quran. Wallahu alam, itulah perbahasa kita hadis ke-6 dua kali ni bukan main panjang lagi. Itulah tentang syarah terhadap hadis yang ke-6 dalam Sahih Bukhari. Wallahu alam, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka